Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini saya nak kongsikan dengan kamu berapa sebenarnya kekayaan ahli-ahli parlimen berdasarkan bayaran pension yang diberikan kepada mereka. Yang paling luar biasa, siapakah orang paling kaya menerima bayaran pension itu? Saya pun terkejut sebenarnya. Dari nomor 1 hingga nomor 10, tiada pun Anwar Ibrahim. Tiada pun Mahathir Mohamad. Jadi kalau begitu, di mana kedudukan mereka? Nak tahu? Ikuti terus ulasan ini, tapi jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Baiklah, kita akan bacakan satu persatu. Tempat pertama untuk bayaran pension paling besar dibayar di Malaysia ialah diperoleh oleh Safi Abdal daripada Warisan Sabah dengan bilangan pension sebanyak 2 dan jumlah bayaran pension RM40,000 Malaysia sebulan. Banyak gilo, banyak gilo. Idris Jusoh pula daripada Barisan Nasional menduduki tangga yang kedua dengan bayaran RM39,082 sebulan. Kamu bayangkanlah berapa banyak itu pension tuh, bosku. Dan di tangga yang ketiga, pasti Anda terkejut macam saya juga. Rupa-rupanya kuasa menyamai uang. Rupa-rupanya di tangga yang ketiga diduduki oleh Muhyiddin Yassin daripada Perikatan Nasional Bersatu dengan menerima pension sebanyak 2 jenis dan pension berjumlah RM37,640. Bukankah itu jumlah yang besar? Patutlah orang nak jadi YB, nak menang parlimen, menang adun. Besar rupa-rupanya bayaran pension ni. Kejap je jadi ahli parlimen, kejap je jadi ahli Dewan Undangan Negeri pun sebenarnya mungkin berkelayakan mendapat bayaran pension ini. Jom kita jadi YB. Apa kata? Okey, di tangga yang keempat kita agak kecewa, kesian di tangga yang keempat ni kerana orangnya ialah Najib bin Abdul Razak yang datang daripada UMNO. Anda kenal Najib yang sedang berada di penjara, hanya layak dibayar bukan sedikit, banyak di tangga keempat ni RM36,963. Namun beliau telah kehilangan kelayakan untuk menerima pension itu. Kesian kan? Apa boleh buatlah. Di tangga yang kelima, ini pun kejutan besar. Pasti Anda akan terkejut apabila Azmin Ali dinobatkan sebagai YB paling besar di tangga yang kelima mendapat pension sebanyak RM36,707. Bayangkan itu punya banyak kan daripada Parti Bersatu. Dan satu wakil pertama daripada Sabah yang mendapat ranking top 10 ini di tangga yang ke-6, yaitu Jeffrey Kitingan dari GRS Star Sabah dengan bayaran pension sebanyak RM36,285. Wow, punya banyak. Dan di tangga yang ke-7 diperoleh oleh Mazir Khalid daripada Barisan Nasional UMNO dengan bayaran pension bilangan pension 2 dan jumlah diperoleh sebanyak RM35,082. Bukankah itu satu jumlah yang besar? Dan satu-satunya daripada PH yang masuk dalam top 10 ini ialah Ong Kor Meng daripada Pakatan Harapan DAP dengan bilangan pension sebanyak 2, menerima bayaran sebanyak RM34,550 sebulan. Nasib baiklah ada juga PH menduduki tangga yang ke-7, ke-8, ke-9, tangga yang ke-9. Syahidan Kasim yang telah beralih arah daripada UMNO kepada Perikatan Nasional dan masuk PAS pula menerima bilangan pension sebanyak 2 dan jumlah bayaran diperoleh adalah sebanyak RM34,082. Wow, ini memang luar biasa banyak kan. Kalau kita dapat nih, tak payah kerja pun, cukup makan sudah. Ini memang menguntungkanlah. Patutlah mereka berebut beria-ia nak jadi ahli parlimen, nak jadi adun kan. Banyak rupa-rupanya bayaran. Dan
Di tempat ke-10, wakil daripada Sabah ialah Aziza Muhammad Dun daripada GRS dengan bilangan pencen sebanyak 2 dan dibayar sebanyak RM33,109. Saudara-saudara sekalian, jika anda nak tahu siapa seterusnya di tangga yang ke-11, tangga yang ke-11 ialah daripada Parti PKR, gabungan PH Johari Abdul, iaitu Speaker Dewan Rakyat yang telah dibayar sebanyak RM32,707. Dan satu-satunya mungkin yang kita tunggu-tunggu, anak Mahathir, menduduki tangga yang ke-12 dengan daripada Parti Pejuang dengan bilangan pencen 2 dan jumlah pencen diterima sebulan ialah RM32,609. Ini memang untung punya gila untung lah kan. Sudah pencen masih dapat gaji yang lebih tinggi daripada orang lain yang susah bekerja. RM32,000 dapat sebulan. Dan seterusnya Hanayo menduduki di tangga yang ke-13 dengan bayaran pension sebanyak RM31,707 daripada DAP. Dan yang anda nak tunggu-tunggu ialah Lim Guan Eng menewaskan Taqiyuddin Hasan daripada DAP dengan jumlah 31,295. Taqiyuddin berada di bawah Lim Guan Eng dengan hanya menerima 30,582. Berapa pula Abdul Hadi Awang? Abdul Hadi Awang tetap menerima RM30,100 sebulan daripada PAS, berada di kedudukan bawah Taqiyuddin Hasan. Nik Nazmi dapat RM29,000, Teresa Kok dapat RM29,000, Wilfred Madius Tangau dapat RM28,000 sebulan, Rosol Wahid pula dapat RM28,000 sebulan. Baik, kita tengok seterusnya. V. Sivakumar dapat RM28,000 sebulan. Wan Junaidi Tuanku Jafar daripada Sarawak mendapat RM28,000 sebulan. Ewon Benedict daripada APKO Pakatan Harapan mendapat RM28,184. Muhammad Khalid Nordin RM28,045. Larry Sheng pula dapat RM27,600. Saifuddin Nasution Ismail RM26,000, Zahidi Zainul Abidin RM26,000, Muhammad Ketapi RM26,000, Jalaluddin alias RM26,000, Christina Liu Chin Jin RM25,000. Nampaknya Anwar Ibrahim belum tersebut lagi bersama dengan istrinya. Jadi berapa sebenarnya Anwar dapat dengan istrinya juga anaknya? Kita nak tahulah kan. Anak Mahathir sudah keluar, sudah ada senarainya. Anwar belum ada lagi. Azmin Ali belum sudah ada. Siapa lagi ya? Muhyiddin pun sudah ada. Jadi kita teruskan. Seterusnya Thomas Sukyong dapat RM25,000, Muhammad Haji Hassan RM25,000, Adli Zahari RM24,000, Tuan Ibrahim Tuan Man RM24,000. Wow, ini bekas menteri yang ada tersilap cakap tentang ISO 14001. Mustafa Muhammad RM24,000. Dan akhirnya isteri kepada Perdana Menteri kita sekarang, Wan Aziza Wan Ismail, hanya mendapat RM24,251. Bung Mukhtar RM24,000, Maximus Ongkili RM24,000, Chang Li Kang RM24,000 dan Muhammad Nazri Abdul Aziz RM24,000 Malaysia. Di mana Anwar dan di mana pula Mahathir? Kita teruskan saudara-saudara sekalian. Baiklah, kita lihat sekarang di mana kedudukan Mahathir dan juga Anwar. Adakah mereka masuk dalam ranking ini? Di mana mereka punya kedudukan? Saudara-saudara sekalian, bagi mendapatkan maklumat ini, anda boleh melihatnya dalam ruangan Malaysia Kini untuk interaktif. Di Malaysia ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim satu-satunya yang bertanggung jawab secara moral dengan memilih hanya satu skim pencen, tetapi keputusan itu terpulang kepada mereka.
Di Malaysia, seseorang yang memegang jawatan di Parlimen, DUN, Kabinet Persekutuan atau Exco serentak atau pada masa berbeza dalam kerjaya mereka boleh mendapat pencen daripada setiap jawatan tersebut. Tetapi berapa banyak bayaran dalam nilai ringgit menggunakan data terbuka. Artikel ini cuba menganggarkan angka duit pencen yang menanti wakil rakyat yang dipilih pada 2 pilihan raya umum lepas sebaik sahaja mereka bersara. Untuk makluman, anggota parlimen merujuk kepada kedua-dua ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara juga dikenali sebagai senator. Jadi ini hanya anggaran yang dikira melalui Malaysia kini dan kiraan ini besar kemungkinannya tepat. Pencen yang berbeza untuk ahli parlimen dibahagikan kepada dua, pencen persekutuan dan pencen negeri. Pencen persekutuan diberikan kepada ahli parlimen sama ada Dewan Rakyat atau senator, speaker atau timbalan speaker kedua-dua dewan, dan ahli cabang eksekutif, Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri atau timbalan menteri. Jika seseorang itu ahli parlimen di Dewan Rakyat atau Dewan Negara serta Menteri Persekutuan, mereka akan mendapat pencen yang dikira daripada gaji tertinggi antara kedua-duanya. Begitu juga di peringkat negeri terdapat pencen untuk adun. Sekian untuk kali ini, jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi, bye-bye.